Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan daripada SPRM yang pastinya akan merungkai pelbagai persoalan dan pastinya mengejutkan semua pihak. SPRM hari ini mengumumkan melalui Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM mengatakan amaran Perdana Menteri bukan salah guna kuasa. Saudara-saudara sekalian, ini pengakuan dan ini pengesahan daripada Azam Baki untuk anda semua. Kalau ada yang masih mengatakan Perdana Menteri salah guna kuasa, itu adalah perkara yang salah menurut Azam Baki, kerana beliau kata amaran Perdana Menteri bukan salah guna kuasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melihat amaran dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada seorang pemimpin politik sama ada memulangkan semula harta yang didakwa dicuri atau bersedia untuk disiasat pada program di Kelantan Isnin lalu bukan salah guna kuasa. Sebaliknya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyifatkan perkara itu adalah nasihat daripada seorang ketua kepada pegawai awam dalam negara. Selain ia bukan bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, kata beliau lagi. Sebagai seorang Perdana Menteri, kita rasa itu tanggungjawab beliau untuk menasihatkan dan memberitahu kepada masyarakat. Kerana beliau adalah ketua kepada pegawai awam dalam negara untuk menasihatkan kita semua tidak boleh terbabit dalam rasuah, kata beliau lagi. Saya rasa tiada masalah mengenai perkara ini, kata beliau dalam sidang Majlis Sejurus Temu Bual Cakna Rasuah bersama SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada program Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jentera Perpaduan Kelantan 25 Julai lalu memberi dua kata dua kepada seorang pemimpin politik sama ada mahu memulangkan semula harta yang didakwa dicuri atau bersedia untuk disiasat. Dalam ucapannya, Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, jika pemimpin terbabit yang tidak dinamakannya gagal berbuat demikian, beliau akan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasatnya. Susulan itu, Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah menyifatkan kenyataan ancaman atau amaran dikeluarkan sebanyak 3 kali oleh Anwar menjurus salah guna kuasa dan berlaku campur tangan pemimpin kerajaan itu dalam agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia dan SPRM. Beliau dilaporkan berkata, meskipun Anwar mempunyai bidang kuasa eksekutif, ia tidak tertakluk dalam perihal pelaksanaan tindakan perundangan negara. Menurut Muhammad Hanif adalah satu pemahaman yang silap apabila mengatakan sesuatu jenayah diselesaikan dengan melakukan pemulangan harta kerana ia dilihat mengabaikan kedaulatan undang-undang negara serta prinsip jenayah itu sendiri. Mengulas lanjut, Azam Baki menjelaskan sebarang maklumat yang diberikan oleh mana-mana pihak akan dijadikan panduan untuk memulakan sesuatu siasatan sekiranya perlu. Mengenai apa yang disebutkan Perdana Menteri, SPRM melihat kepada sudut yang lain kerana ia adalah satu perkara atau maklumat yang kita perlu beri perhatian. Sekiranya maklumat berkenaan perlu dijadikan sebagai panduan untuk jalankan siasatan, kita akan gunakan untuk jalankan siasatan, kata beliau lagi. Jadi, ia tidak jadi satu kesalahan salah guna kuasa kerana mengikut akta kita iaitu SPRM, kesalahan salah guna kuasa ini adalah satu perkara yang lain di mana kalau sekiranya seseorang itu menggunakan jawatan untuk faedah diri sendiri untuk kaum keluarganya, ini salah guna kuasa. Tetapi dalam keadaan memberi nasihat, memberitahu kepada masyarakat atau memberi amaran mengenai gejala rasuah ini bukan salah guna kuasa seperti mana tafsiran undang-undang kami, kata SPRM. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Sebelum itu, terima kasih kerana menyokong channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini penamaan calon telah pun berjalan dengan lancar dan kita tahu sekarang siapa yang lawan siapa. Yang paling menjadi kejutan kita adalah dua kerusi yang menjadi apa yang orang cakap bakal akan menjadi pertarungan paling sengit. Pertama sekali di Kedah yang melibatkan
kerusi yang ditandingi oleh Sanusi. Beliau bertanding melawan seorang ketua bahagian UMNO di sana, dan ketua UMNO tersebut mengatakan beliau adalah calon underdog dan tidak akan terasa tertekan. Namun beliau kata beliau ada misi yang amat mustahil, tapi dia yakin dengan sokongan daripada pengundi beliau mampu menumbangkan Sanusi. Itu tentang Sanusi. Apa pendapat kamu? Adakah Sanusi bakal tumbang atau sebagainya? Kerana sebenarnya kalau Sanusi menang pun potensi untuk beliau tumbang secara sendirinya pun ada. Kerana beliau sekarang kalau yang kita tahu telah pun didakwa di bawah akta hasutan. Ya, jadi bermaksud kalau dia kalah, kalau dia didapati bersalah, dan menurut penganalisis politik dan juga pengamal politik, besar kemungkinan Sanusi akan kalah kerana belum pernah orang menang akta hasutan. Kalau dia kalah, bermaksud kalau dia kalah dengan denda melebihi syarat sebagai seorang ahli adun ataupun ahli parlimen, beliau akan secara otomatiknya di-kick ataupun ditendang ataupun dipecat sebagai adun. Jadi itu hanya membuang masa dan hanya merugikan wang ringgit kerajaan untuk buat sekali lagi pilihan raya itu. Sebabnya ada penganalisis politik kata lebih baik Sanusi jangan bertanding dulu kerana nanti takut-takut dia akan kalah hanya membazir duit, kata mereka. Walau bagaimanapun itu adalah pendapat para netizen dan juga penganalisis politik. Apa pendapat kamu semua? Kawasan yang kedua yang menjadi panas ialah kawasan di mana Azmin Ali bertanding, yaitu kawasan yang di Hulu Kelang. Rupa-rupanya calon lawan kepada Azmin Ali di Hulu Kelang ini ialah orang yang bukan calang-calang. Ramai orang sangka Azmin Ali akan menang muda di Hulu Kelang, tapi jangan silap. Azmin Ali sudah dicop sebagai orang yang terlibat penuh di dalam langkah Sheraton, dan juga ada yang menggelar beliau sebagai pengkhianat kerana menyebabkan Pakatan Harapan tumbang apabila beliau meninggalkan PKR untuk menyertai langkah Sheraton. Itu sebab kata mereka, punca kekalahan Azmin Ali di Parlimen Gombak kepada Amiruddin Syari dengan jumlah yang amat besar kerana rakyat di Parlimen Gombak sudah nampak dan mahu menolak Azmin Ali. Mereka kata Azmin Ali tidak boleh dipercayai lagi. Tapi calon yang menentang Azmin Ali ini pun bukan calang-calang orangnya. Pastilah gergasi tetap akan dilawan oleh gergasi. Walau bagaimanapun, anda menentukannya siapa yang akan menang nanti. Adakah anda rasa Azmin akan mampu mengalahkan wanita yang hebat ini? Anda tulis dalam ruangan komen. Juwairiyah adalah calon yang menentang Azmin Ali. Namun beliau mempertaruhkan rekod cemerlang untuk menumbangkan Azmin Ali. Calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang, Juwairiyah Zulkifli, mempertaruhkan rekod cemerlang di Bukit Melawati untuk menumbangkan bekas bosnya Mohamed Azmin Ali yang mewakili Perikatan Nasional PN. Dipindahkan ke Hulu Kelang dalam masa singkat kerana pertukaran dengan amanah. Juwairiyah yakin ada sebab kukuh untuk pucuk pimpinan mempertaruhkannya di kerusi berkenan. Saya anggap ini cabaran baru untuk saya. Pencapaian saya jadi kenyataan atau keyakinan parti untuk bawa saya di tempat yang lebih mencabar, kata beliau. Untuk membuktikan khidmat calon harapan, Pakatan Harapan yang boleh bekerja, saya tak gentar walaupun orang kata lawan bekas bos sendiri. Katanya ketika ditemui di pusat penamaan calon di Dewan Mutiara Bestari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu di sini. Juwairiyah berkata dia hanya mengetahui akan berpindah kerusi 24 jam sebelum pengumuman calon oleh PH. Untuk rekod, Juwairiyah adalah penyandang kerusi Dun Bukit Melawati Kuala Selangor. Manakala lawannya Azmin yang mewakili PN merupakan bekas adun Bukit Antarabangsa selama 2 penggal. Pada pilihan raya negeri PRN Selangor 12 Ogos ini, kedua-dua mereka berpindah ke kerusi Hulu Kelang. Azmin menyifatkan calon PH Juwairiyah Zulkifli yang lari dari kawasan untuk bertanding di Hulu Kelang dan bukan dirinya. Sebenarnya sama-sama larilah pada pendapat saya, sebab
Azmin Ali sebelum ini adalah mewakili di sebelum ini adalah di kawasan Bukit Antarabangsa. Tapi sekarang ini bertanding pula di Hulu Kelang. Samalah seperti Juwairia dari Bukit Melawati ke Bukit Antarabangsa. Jadi apabila Azmin Ali menyifatkan beliau bukan melarikan diri, tetapi Juwairia lah yang melarikan diri ke Hulu Kelang, itu satu pendapat yang saya rasa tidak adil, kerana mereka sama-sama berpindah, mereka sama-sama pindah dan lari. Jadi Azmin Ali itu cakap tu agak-agaklah, sebab dia sendiri pun berpindah juga kan. Walau apapun alasan Azmin Ali, dia tetap berpindah, ataupun dengan kata yang lebih biasa, yang biasa orang cakap, lari di Hulu Kelang. Azmin berkata kerusi DUN Hulu Kelang bukan asing baginya karena pernah memenangi kawasan itu pada pilihan raya umum 1999. Oleh itu, kata Azmin Ali, dia tidak gentar untuk berdepan dengan cabaran Juwairia bagi menangi kerusi berkenan. Mengapa dia dipindahkan dari Bukit Melawati ke Hulu Kelang? Saya tak lari, saya pernah menang di Hulu Kelang, kata Azmin Ali. Hulu Kelang kampung saya, kampung keluarga saya. Kita yakin rakyat Hulu Kelang bersama kita berdasarkan khidmat yang kita beri, kata Azmin Ali lagi. Saudara, sebelum kita berpisah, apa pandangan kamu semua? Apa pendapat kamu? Adakah Azmin Ali mampu mengalahkan Juwairia? Adakah Azmin Ali dapat semula integriti dan marwah beliau? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini satu kejutan paling besar berlaku dalam penamaan calon hari ini. Kesilapan teknikal 4 calon PN Kedah sama University. PAS Kedah memohon maaf susulan kesilapan profil calon Perikatan Nasional PN Negeri itu yang memaparkan 4 orang mempunyai latar belakang pendidikan sama. Pihak penganjur sama sekali tidak berniat untuk memberi maklumat yang tidak tepat dan memohon maaf atas kesilapan yang berlaku, kata Ketua Penerangannya Muhammad Azam Abdul Samad. Terdahulu beredar tangkap layar profil 4 calon melibatkan Chua Si Heng, Kota Darul Aman, Radi Maddin Alur Mengkudu, Rasidi Abdul Razak Anak Bukit, dan Zawir Abdul Ghani Suka Menanti. Ia memaparkan latar belakang pendidikan sama, yaitu sarjana pendidikan perniagaan daripada University Marshall di Washington, Amerika Serikat. Perkara itu diketengahkan pengguna maya antaranya dengan membangkitkan persoalan sama ada mereka ini rakan sekelas. Menurut Muhammad Azam, kesilapan berlaku pada paparan skrin di Majlis Pengisytiharan Calon PN Kedah. Dalam kenyataan yang disiarkan di Haraka Daily, Muhammad Azam berkata, ia berlaku kerana pereka grafik menggunakan template sama tetapi tidak menukar butiran calon lain. Lebih kurang dengan istilah copy and paste sajalah ini kan. Yang saya hairan perkara yang begini detail, perkara yang begini kritikal pun boleh pula mengalami kesilapan begitu. Ini bukan kesilapan kecil pada pendapat saya, tetapi kesilapan yang amat ketara. Ini mungkin menunjukkan juga ciri-ciri kerja seseorang yang mungkin tidak berapa cermat ataupun mau cepat. Tak tahulah apa pendapat anda semua. Bagaimanapun, kesilapan hanya berlaku pada paparan skrin, tetapi tidak berlaku kesilapan ketika profil calon dibacakan oleh pengacara majlis, jerasnya. PAS bagaimanapun kemudiannya mengemukakan profil baru yang diperbetul. Syukurlah kerana setelah pun diperbaiki, dan harapannya supaya tidak lagi berlaku kesilapan-kesilapan yang seperti ini, yang dianggap mungkin kecil, mungkin dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya perkara itu bukanlah perkara yang biasa-biasa saja, kerana ia menunjukkan integriti dan cara kerja seseorang. Jadi awas, memang netizen sekarang ini mata mereka cukup hebat, lebih hebat daripada FBI. Mereka dapat melihat setiap kecil kesalahan. Sekian dulu, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.